Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan terima kasih kerana menyokong usaha PKP Stay Home, Stay Safe. Dan pastinya banyak yang kita dapat saksikan sepanjang beberapa minggu ini. Ramai warga negara Malaysia yang sama-sama membantu menghulurkan bantuan. Tapi ada satu yang perlu kadang-kadang kita kaji semula dari segi ya kita faham tentang masalah yang berlaku sekarang, kita faham apa implikasinya, tapi stigma itu merupakan satu yang lebih berbahaya dari penyakit tersebut. Dan ini yang paling tidak kita perlu bawakan perhatian kepada anda semua. Kalau diingatkan tentang perhatian dibawakan kepada kluster tabligh pada awal kita mengesan situasi ini dan bagaimana perhatian dan konotasi negatif yang mereka terima yang dilihat sebagai pembawa dan punca. Tapi semakin lama kita lihat apa yang diceritakan oleh frontliner sendiri dalam catatan di media sosial, bagaimana sebenarnya mereka ini begitu mudah untuk diuruskan. Dan malangnya bukan saja mereka menghidapi penyakit tersebut, ahli keluarga juga menerima stigma daripada apa yang telah berlaku. Ya, namun kami percaya mereka telah pun diberi pengetahuan tentang apa yang perlu mereka lakukan. Cuma tampil ke hadapan untuk disaring dan semuanya telah pun selesai dalam proses itu. Tapi kalau kita ikut apa yang dilakukan dari segi sikap kumpulan ini, kita dapati mereka perlu dicontohi. Ada di antara kluster-kluster lain yang sukar untuk diuruskan dan kita dapat lihat bahawa mereka yang sukar diuruskan ini kerap dibandingkan dengan kluster tabligh tadi. Jadi kita dapat lihat bahawa sikap itu sesuatu yang perlu kita serasikan di sini. Keperluan untuk kita bersedia menerima teguran, keperluan untuk kita bersedia untuk hidup dalam keadaan yang mungkin di luar kebiasaan kita. Tapi itu perlu. Kita perlu mengasingkan diri, kita akan diberi makanan oleh pihak-pihak berkuasa dan kita perlu mengikut langkah-langkah keselamatan yang mereka cadangkan kepada kita. Dan melihat ke hadapan apakah yang boleh dilakukan untuk memberikan persekitaran yang lebih selesa untuk mereka dan juga keluarga mereka. Di studio bertuah sekali kita dapat berbicara seketika dengan Tuan Kamarul Arif Tuan Soh yang merupakan Presiden Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Melihatkan keadaan sekarang semakin banyak, pada mulanya mungkin mereka dilihat sebagai satu kumpulan negatif, tapi setelah mendengar sendiri pengakuan daripada frontliner bagaimana kesediaan mereka melalui situasi ini. Pemerhatian Tuan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Leha, Terence. Pertama sekali terima kasihlah RTM1 sebab jemput Yadim pada hari ini. Saya dengar perbualan antara dua sahabat ni tentang kluster tabligh ni. Sebenarnya sememang di Yadim pun kita buat program yang kita panggil Musaadah COVID ini. Kita lakukan program bantuan kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Di Yadim kami kategorikan pada 4 kumpulan. Salah satu kumpulan yang memang kami spesifik salurkan bantuan ialah kepada keluarga tabligh yang positif COVID. Mula-mula kenapa kita ambil tindakan untuk santuni mereka ialah kerana ketika itu memang kami dapat kita memang dah sedar pandangan, stigma, persepsi masyarakat kepada keluarga ini, kepada kumpulan ini sangat-sangat tidak baik. Sedangkan secara peribadi dan juga berdasarkan aktiviti Yadim ni, kita dah biasa bergaul dengan kumpulan tabligh ini. Dan kita dapati mereka ni adalah orang yang baik. Dan juga niat mereka baik, cara mereka baik. Cuma Allah SWT uji mereka dengan ujian seperti ini. Dan bukan mereka cari pun dah jadi kepada mereka. Dan stigma masyarakat ketika itu amat kita nampak tidak baik. Jadi kita dia berbincang, kita kata apa yang kita nak bantu. Jadi apa yang kita buat ialah kita reach out kepada mereka, cari mana-mana keluarga tabligh yang positif COVID. Dan bila kita pergi santuni mereka, yang kita dapat kesan memang satu, mereka ini sangat-sangat redha. Kita ingat ke kita yang nak pergi tenangkan mereka, tapi mereka yang tenangkan Yadim. Dan pengalaman kami, kalau kita nak bagi bantuan, selalunya orang akan terlalu mendesak. Maknanya push cepat, bila nak dapat. Mereka ni tidak. Mereka ini sabar, mereka ini maklumkan kepada kami reda, dan bahkan mereka sentiasa mendoakan. Mendoakan Yadim, mendoakan saya secara peribadi bila kita hubungi. Bahkan Allah uji mereka. Kalau yang kita nak tahu sebenarnya keluarga tabligh ni sebab kerana keadaan kedudukan kehidupan mereka itu sangat rapat antara satu sama lain. Jadi bila seorang saja dijangkiti, ia mudah sangat menjangkiti kaum keluarga mereka dan saudara-saudara yang terdekat itu memang mudah terkena. Jadi memang hilang punca pendapatan dan selalunya mereka ini memang sole breadwinner.
Jadi memang hilang punca pendapatan, dijangkiti keluarga dan sebagainya. Tetapi keadaan sabar tu saya ingat. Sangat-sangat sabar, sangat-sangat redha dan sangat-sangat accommodating kepada agensi yang nak membantu. Jadi sebab itulah alhamdulillah kita rasa mereka diuji, sebenarnya dia juga adalah ujian kepada rakyat Malaysia. Macam mana kita nak membetulkan persepsi kita dan juga macam mana kita nak pastikan bahawa tidak ada siapa pun yang tertinggal daripada disantuni dan dibantu. Tuan Kamarul, pada awalnya kita lihat ada sedikit kesukaran untuk mengesan kumpulan ini. Mengapa dilihat seperti ada keengganan dari pihak mereka untuk tampil dan disaring pada awalnya? Saya mungkin mohon untuk berbeza pandangan dengan pandangan umum yang mengatakan kumpulan ini enggan untuk disaring. Kerana setakat yang kami santuni, nampaknya kesemuanya memberikan maklumat bahawa mereka sangat-sangat mahu disaring. Tetapi mungkin juga kerana isu yang berada di peringkat pengurusan dan juga penyaringan. Ada yang kata dia dah pergi tapi dia minta balik. Ada yang bagi tahu dalam masa yang sama mereka dah pergi tapi terlampau ramai. Sebab dia kata pergi terlampau ramai, nak duduk di situ pun mungkin akan membahayakan orang lain. Ni saya sebut ni, kluster ni. Jadi mereka kata mereka balik dulu, kemudian dia pergi balik. Jadi itu adalah keadaannya. Tak dinafikan juga ada yang terputus hubungan dan sebagainya. Dan juga 10% ni Pareto punya prinsip ni mesti ada 80-20. Adalah mungkin kerana sikap dan sebagainya. Tetapi kalaulah ingin dilabelkan kluster ini secara keseluruhan enggan, saya mohon untuk beza pandangan kerana pengalaman kami sendiri. Saya secara peribadi bila first kita postkan minta siapa-siapa keluarga tabligh yang positif COVID tolong tampil ke depan. Mereka tampil dengan mudah melalui social media. In fact saya rasa saya lebih mudah dihubungi melalui Facebook berbanding dengan email dan telefon. Maknanya mereka ini lebih accessible kepada social media. Cuma macam saya sebut tadi, dia ialah kerana keadaan yang tidak pernah berlaku. Luar biasa, maka pengurusannya, caranya juga luar biasa. Jadi dari segi mekanisme penyaluran sumbangan ini, apa yang mungkin jadi boleh perhalusi lebih lanjut dan sekiranya ada yang ingin tampil untuk sama-sama memberi bantuan, apa yang kita sama-sama boleh lakukan? Kalau kita bercakap tentang kluster COVID di kalangan keluarga tabligh ini, cara untuk kita akses kepada mereka ialah dengan memang saluran komunikasi. Saya fikir kadar penembusan teknologi maklumat di kalangan rakyat Malaysia ni sudah agak tinggi. Jadi sebenarnya mereka boleh dengan sedikit lagi saya rasa penyelarasan di kalangan agensi kerajaan, ia boleh disampaikan. Cuma tinggal lagi ialah bagaimana kita lebih proaktif, tidak sahaja menunggu. Jadi kita boleh menyampaikan. Untuk menyalurkannya, kalau untuk kluster tabligh ini memang di Yadim pun kita tidak buat keputusan untuk berikan barangan keperluan harian. Tidak seperti 3 lagi kumpulan lain yang kami santuni. Kepada keluarga tabligh ini, positif tabligh ini, kita hanya memberi bantuan tunai. Kerana satu, mereka agak sukar kalau kita nak sampaikan kerana mereka kalau dah dijangkiti itu susahlah kita nak pergi ke rumah dan sebagainya. Kedua, yang lebih mendesak kepada mereka, saya fikir kita tak boleh samaratakan semua orang. Kepada keluarga ini, mereka terputus mata pencarian. Itu yang pasti. Jadi yang sangat diperlukan ialah sedikit bantuan dari sudut tunai yang kita boleh bantu sedikit sebanyaklah. Ya, dia ni taklah kaya sangatlah. Kita dapat duit boleh daripada rakyat juga. Jadi kepada rakyat kita kembalikan, dan ini yang kita cuba bantu mereka, kita salurkan. Dan alhamdulillah setakat ini saya tak ada masalah dari sudut nak menyalurkan ke akaun mereka, kerana kebanyakan mereka ni ada akaun. Cuma kita nak selaraskan balik maklumat, salah sedikit sebanyak itu. Macam sekali lagi lah, this is masa yang sangat-sangat mencabar. Tuan Kamarul mungkin boleh membantu kita untuk memahami masyarakat di kalangan tabligh ini. Apakah sumber mata pencaharian utama di kalangan mereka? Mereka kebanyakan keluarga tabligh ini adalah bekerja sendiri, bekerja sendiri. Saya ingat itu adalah fabric ekonomi di Malaysia sendiri, kerana di Malaysia memang 90% adalah PKS dan out of that kebanyakan mereka adalah daripada micro industry. So ada yang memang bekerja sendirilah, meniaga, ada yang jadi chef, ada telefon bagi tahu saya dia adalah chef. Tapi kebanyakan mereka ini kalau kita nak katakan banyak bekerja dalam sektor blue collar, bukan dalam white collar. Jadi dari sudut pendapatan itu mereka memang agak mencabar, dan gajinya mereka hidup di atas dasar gaji harian bukan gaji bulanan. Jadi sememangnya apabila terkesan sahaja, tidak berkaitan dengan PKP, tapi kalau kena penyakit apa-apa sahaja, memang kumpulan ini sangat-sangat vulnerable. Oleh sebab itulah saya fikir kita perlu beri special attention. Alhamdulillah saya sangat bersyukur apabila
bila 2-3 hari belakang ni orang dah mula menyebut tentang kebaikan akhlak, sebab memang itu secara peribadi kita kenal mereka. Kita tahu bila kita bergaul dengan mereka, kita tahu mereka ni orang yang macam mana. Jadi alhamdulillah Allah SWT tolong. Jadi bantuan untuk mereka selepas ini, setelah tamatnya tempoh PKP, setelah tamatnya proses di mana mereka disaring dan sebagainya, sudah pasti ada sedikit gangguan terhadap punca mata pencarian mereka kerana faktor gegaran ekonomi yang bakal kita rasai. Jadi apakah bantuan berterusan yang mungkin dapat kita salurkan kepada kumpulan ini? Saya tak boleh nak bercakap dari sudut keseluruhan apa yang kerajaan akan buat, mungkin kerana ada kementerian yang lebih bertanggungjawab ataupun lebih layak untuk bercakap. Cuma yang boleh saya kongsi adalah perbincangan di peringkat agensi agama yang berhormat Menteri, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sendiri bincang. Kita dalam agensi agama ni ada 13-14 agensi lebih kurang. Yadim is one of them lah. Kita nak relief ketika PKP ni kita mampu. Tetapi nak kata selepas daripada ni Yadim nak tumpu betul-betul, dia memanglah kita kata di luar daripada kemampuan. Cuma ada agensi sebenarnya yang boleh membantu, dan kita dah berbincang dah selepas ini bagaimana bentuk bantuan. Antara contohnya lah, kalau nak dikatakan bantuan sara hidup, kita ada Majlis Agama Islam yang berikan zakat. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam boleh membantu dari sudut orang nak start up perniagaan, walaupun situasi ekonomi seperti tadi sebut tadi lah sangat mencabar selepas ini. Tapi bantuan itu ada. Cuma keazaman, tawakal kita kepada Allah, dan insya-Allah kalau kita semua membantu, kita datang as a nation. Saya fikir sekarang ni dia tak boleh lagi kata ni kerja orang ni kerja orang ni, ini kerja kita. Kerana kita dalam situasi ini bersama-sama, so kita bersama-sama perlu dokong serta tatang perkara ini dengan sebaik-baiknya, saya fikir. Bagaimana dari segi sokongan di antara mereka itu juga dalam situasi sebegini, sebab ukhuwah di kalangan mereka ini memang perlu dicontohi. Dan dalam situasi sebegini, bila masyarakat luar, jangan kata yang dalam kluster, yang bukan luar kluster pun kena stigma juga dengan masyarakat. Bagaimana Tuan Kamarul sendiri lihat mereka menangani situasi ini? Alhamdulillah, tadi Leah sebut perkataan ukhuwah. Saya rasa itu keyword dia, ukhuwah, persaudaraan mereka. Saya dapat banyak email ataupun banyak maklumat yang kami terima ini bukan daripada daripada mereka yang yang menghadapi situasi ini. Kami dapat maklumat tentang mereka ini daripada word of mouth sebenarnya, daripada sahabat mereka yang lain. Sahabat mereka yang negatif, tapi dia mengetahui kawan dia yang positif, dan dia tahu Yadim kita nak fokus kepada yang positif, dia akan hantar email, saudara saya di Sabah. Sebenarnya di Sabah agak tinggi jugalah. Di Sabah ni dia terputus hubungan, dia payah nak dihubungi tuan, tapi mereka ini saya tahu dia positif. Jadi ini alamatnya, ini nombor telefon jirannya, kalau boleh tuan tolong hubungi. Jadi sememangnya mereka sangat-sangat rapat sesama mereka. Bahkan saya tak rasa mereka, satu yang saya makin belajar ialah mereka bukan kata ini kelompok tabligh kita jaga kelompok tabligh, tak. Dia sebenarnya nak jaga semua orang. Cuma sekarang ni mereka diuji, jadi dia tabligh saja. Jadi bukan nak kata kami tabligh first, tak. Mereka Malaysian first. Mereka juga Muslim. Jadi ukhuwah itu tinggi saya tengok. Jadi ini saya kata mungkin ini adalah musibah, tapi adalah pengajaran. Saya belajar juga dengan apa yang berlaku sekarang. Stigma masyarakat banyak kita bincangkan dalam program ini, dan program sebelum ini juga kita ada berbual bersama dengan pakar psikologi tentang stigma. Kita tidak dapat lari daripada stigma ini kerana di seluruh dunia pun lebih kurang sama reaksi warga dunia kepada pesakit COVID ini. Mereka dijarakkan, mereka tidak mahu bersosial bersama dengan mereka. Bagaimanakah cara untuk menangani stigma ini pada pendapat Yadim? Saya fikir pertama sekali adalah pemahaman yang sebenar, kena sentiasa disebarkan. Pemahaman ini perlu disebarkan melalui program-program yang berterusan daripada semua pihak yang berwajib untuk memahamkan. Saya ingat dulu apabila mula-mula HIV muncul di dunia ini, ramai orang ada stigma macam-macam. Bersin pun takut dengan orang HIV, takut berjangkit dengan bersin orang HIV. Stigma. Dan perkara ini akan boleh dibuat secara berterusan, program kesedaran dan sebagainya. Kedua, saya fikir yang perlu kita betul-betul uruskan ialah ini yang cepat orang panggil lebih lajak daripada laju ni, yang cepat sangat nak bagi komen, yang cepat sangat nak sebarkan. Dia sebab dia penting first. Dia dapat, dia yang sebarkan pertama dia rasa bangga. Yang ni pun kena sabar dulu. Sebab itu dalam Islam kita ajar fatabayyanu, tabayyun dulu, cari dulu maklumat betul kita nak sebarkan ini. Kawasan ni diisytiharkan lockdown,
Saya duduk di Putrajaya, tiba-tiba dapat mesej kata Putrajaya lockdown. Saya tengok kiri kanan tak ada apa-apa pun. Roti. Kalau kita fikir orang Malaysia tiba-tiba jadi minat makan roti. Selama ni makan nasi, tiba-tiba makan roti. Ini semua di-trigger oleh cerita-cerita kabar-kabar angin. Ini pun kena kawal juga. Ketiga, saya fikir kita kena ada usaha. Dan sebab tu alhamdulillah di agensi agama kita bincang, kita dah lancarkan apa kita panggil sebagai MyCare COVID-19. Kita ingin beri bantuan dan juga beri bantuan kerohanian. Sebab sekarang ni bantuan fizikal, alhamdulillah, saya fikir bantuan fizikal semua agensi, semua NGO dah mainkan peranan. Semalam kami di satu tempat, di satu syarikat media, dia buat tabung, jumlah kutipan daripada rakyat Malaysia 500,000 juta datang menyumbang. Kami Yadim pun ada juga program kita dengan frontliner di sana. Jadi sumbangan fizikal ni dah banyak, tapi sumbangan kerohanian sekarang ni. Sekarang ni dah masuk PKP fasa ketiga, yang paling menguji rakyat Malaysia sekarang ni adalah ketahanan mental, ketahanan fizikal. So yang ni lah yang tadi saya pun tengok perbualan dengan pakar, dengan kaunselor tadi kan. Sekarang rakyat Malaysia ni, orang dulu bergurau, habis PKP ni rakyat Malaysia akan bertambah. Sebab suami dengan isteri duduk di rumah. Jadi baby boom akan ada post PKP ni. Tapi sebenarnya apa yang kita di agensi agama kita sedar ialah sebenarnya dilaporkan oleh pihak yang berkaitan kadar perceraian meningkat 2 hingga 3 kali ganda. Call setiap hari. Sekarang kita memang buka untuk memang call yang masuk ke agensi agama ni. Kita ada yang sekretariat kita, MyCare yang saya sebut tu. Terima call boleh katakan almost every day, tiap-tiap hari call tanya macam mana proses dia nak bercerai. Wah. Kita fikir duduk di rumah, anak akan semakin ramai, suami isteri ni. Rapatkan bonding. Kita kata tak. Tapi yang berlaku sebenarnya, ini tekanan. Jadi tekanan inilah yang perlu ditangani, yang perlu disantuni. Sekali lagi, dia bukan kerja sebab ni ustaz, ni kerja agensi agama, tak. Ni kerja kita, rakyat Malaysia. Kita kena tolong. Kita rasa kita okey, tetapi kita kena fikir juga ada rakyat Malaysia yang sekarang ni tengah susah. So sekarang ni ukhuwah ni. Yang ni adalah ukhuwah. Tak kira bangsa, tak kira apa. Kita Malaysia. Kalau sakit seorang, kalau di Korea tu patient 31 tu, dia seorang infected about 5,000 lebih. Sama juga di Malaysia ni. So kalau seorang down, semua patutnya down. So sekarang ni kita sama-sama atas semangat itulah. Dan kami di RTM mainkan peranan dalam membendung gejala media palsu. Berita-berita palsu yang disebarkan sangat kreatif. Pihak-pihak tidak bertanggungjawab di luar sana menggunakan media sosial dan semuanya bergantung kepada media-media yang bertauliah seperti kami untuk membendung gejala ini. Jadi pastikan sahih di RTM. Budaya mohon share dalam WhatsApp yang saya dapat mohon share. Lagilah saya tak nak share. Pemerhatian Tuan Sri, bagaimana dari segi aspek kesyukuran itu barangkali kurang sebenarnya di Malaysia sebab kita bukan full lockdown. Urusan-urusan penting masih boleh dilakukan. Tetapi keluhan-keluhan yang tidak sepatutnya itu timbul, sedangkan ramai lagi yang lebih melalui situasi yang lebih menduga daripada mereka ni. Syukur, kalau Leah sebut tadi, syukur ni bukan dengan mulut sahaja sebenarnya sepatutnya. Syukur ni sepatutnya dia adalah dengan perbuatan dan juga dengan nilai diri. Itu yang penting saya fikir. Dan syukur ini hanya boleh dibuat oleh orang yang betul-betul memahami dan merasai perkara itu. Kadang-kadang apa yang berlaku, mungkin rakyat Malaysia ni dia panik satu. Kemudian rasa sebab tidak melihat kepada orang lain. Tidak melihat keluar, hanya melihat kepada diri sendiri dan merasa kitalah yang paling teruk. Tapi kalau kita lihat keluar, tengok di luar, baca, bergaul, membaca, saya fikir kita akan rasa macam keadaan kita lebih baik. Contohnya lah, anak akan sebut, kenapa lauk ini saja hari-hari? At least ada lauk di atas meja. Ada rakan kita, saudara kita yang nak survive hari-hari pun berfikir. Jadi syukur ini Tuhan dah sebut. Sebab tu Tuhan sebut, "Man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Siapa bersyukur, dia sebenarnya bersyukur untuk diri dia sendiri. Dan siapa yang bersyukur, la azidannakum, Tuhan sebut, kami akan tambah, kami akan beri lagi kepada mereka. So cara bersyukur ialah dengan cara kita melihat kepada orang lain. Jangan tengok pada diri kita seseorang, tengok pada orang lain. Dan insya-Allah bila ada yang perkara inilah saya fikir, ni saya ingat dalam ekonomi kita panggil social capital. Saya ingat pada masa yang sangat mencabar ini,
social capital di Malaysia. Kita cakap pasal financial capital, but kita kena tengok juga social capital, pembangunan modal sosial itu, supaya masyarakat di Malaysia ini akan dibangunkan sebagai satu modal yang akan dapat digunakan pada saat-saat mencabar ini. Dan ini kita sedang lihat apa yang telah pun kita tanam sebelum ini, dan sekarang ini juga kita sedang menanam untuk masa-masa yang akan datang. Yang ini yang kita kena jaga sebenarnya. Berapa jumlah bilangan yang telah pun menerima bantuan di bawah program Yadim yang kita sebutkan tadi? Di bawah program Musaadah COVID ataupun Yadim Peduli ni, kita tumpukan kepada 4 kumpulan tadi. Jadi untuk kumpulan keluarga tabligh yang positif COVID, kita dah santuni, kita dah sampaikan bantuan kepada lebih kurang 76 keluarga setakat ini, dan jumlah itu sedang bertambah. Kita tengah buat verifikasi. Kedua, kita santuni juga kumpulan keluarga B40, keluarga Asnaf. Sekarang ini kita dah santuni lebih kurang 450 keluarga di seluruh sekarang ini di Lembah Kelang. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan turun di seluruh Malaysia. Saya pun semalam kita bermesyuarat macam mana kita nak pergi ke setiap negeri. Kemudian yang ketiga, 450 keluarga tadi. Yang ketiga kepada kumpulan mahasiswa. Kumpulan mahasiswa ni sebab adik-adik ni tak apalah duduk di kampus. Ramai orang Malaysia nak membantu ni. Saya ingat betul-betul ramai orang Malaysia nak membantu. Jadi di universiti kita dah bantu 27 IPT lebih kurang dalam 330 pelajar. Yang ni kita bagi bantuan duit poket sikit dan juga bantuan barang-barang keperluan harian lah. Kemudian yang keempat, untuk kumpulan frontliner. Untuk kumpulan frontliner ni, keperluan utama kita tahu kerajaan dah umum akan membekalkan personal protective equipment, PPE itu akan ada. Cuma untuk masa sekarang ini ada sedikit lagi isu dia. Jadi kita di Yadim pun kita tak adalah banyak, cuma kita bagi bantuan setakat ini kita dah bagi 1000 PPE kepada frontliner untuk digunakan oleh mereka ni, sebab kita tak boleh nak duduk dalam tempat mereka sebab kita tak ada kelayakan. Tetapi itu tidak bermakna kita jangan buat sesuatu. So kita nak buat sesuatu, so kita sampaikan. So itulah nombor-nombor yang kita dah santuni. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita masih lagi berbicara dengan Tuan Kamarul Arif Tuan So yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Kalau tadi kita bicarakan tentang persekitaran dan bagaimana kluster tabligh kita mengharungi dengan begitu baik dan berdisiplin sekali, juga kita sangkutkan dengan bantuan. Rakyat Malaysia, satu yang kita perlu puji, sekiranya ada golongan memerlukan bantuan sama ada tabligh ataupun asnaf atau siapa juga sekalipun, ramai yang ingin tampil. Tapi dari segi streamlining ataupun pengkhususan menjadikan ia lebih efektif, nasihat Tuan kepada mereka yang ingin menyumbang. Untuk yang menyumbang, pertama sekali saya rasa kita kena rakamkan jutaan penghargaan. Saya rasa salah satu mengapa Malaysia ni saya yakin, agak optimis bahawa kita akan mampu bertahan dan juga kita akan mampu preserve dalam situasi yang mencabar, apa-apa situasi mencabar. Kita sentiasa membuktikan bahawa kita akan sentiasa mampu bertahan. Salah satu sebabnya adalah kerana rasa ingin turut serta itu tinggi. Cuma kadang-kadang channel ni tak betul lah. Rasa ingin turut serta tu yang mohon share tu. Sebab dia ingin turut serta kan. Jadi, itu yang jadi macam tu. Tetapi rasa ingin turut serta ni sangat tinggi. Cuma bagaimanakah mereka ingin turut serta, perlu ada channel yang proper. Supaya satu, tidak disalahgunakan. Kedua, tepat kepada kumpulan sasaran. Oleh yang demikianlah, maka setiap rakyat Malaysia ini kalau nak menyumbang, kalau nak turut serta, nombor satu bagi saya paling mudah ialah ikut arahan kerajaan. Kekal di rumah. Stay at home. Kedua, kalau ingin menyumbang, kalau ingin memberi bantuan, cari bantuan, cari sumbangan ataupun cari saluran yang diiktiraf, yang boleh diyakini, terutamanya, kalau saya boleh katakan, terutamanya datang daripada agensi kerajaan. Kerana kita pasti untuk agensi kerajaan, macam Yadim ni, kita salah satu yayasan di bawah kerajaan, memang kita kena menjadi satu kewajipan bagi kita ialah untuk mematuhi segala bentuk peraturan dan juga kenal pasti sampai kepada kumpulan sasaran. Itu yang kita kena buat. Dan alhamdulillah bantuan itu memang sentiasa sampai. Cuma untuk disebarkan, untuk dimaklumkan kepada orang ramai, ini memerlukan kepada rakan-rakan media lah untuk memaklumkan. Oleh sebab itulah kita di Yadim ni kita ada tabung. Alhamdulillah tabung yang kita lancarkan ini memang mendapat sambutan orang ramai. Satu, kita ada dengan tabung itu kita ada tax exemption punya facilities, pengecualian cukai. Dalam masa yang sama juga kita memang, sebab kita sebagai sebuah yayasan yang berkaitan dengan kerajaan, memang kita kena telus dari sudut akaun kita kena bagi tahu duit yang kita terima dan kita kena salurkan. Yang itu pun kita buat juga. Maklumat tu ada dalam website kita untuk disalurkanlah. Dan alhamdulillah setakat ini saya secara peribadi saya ingin katakan bahawa orang Malaysia ataupun kita kena yakin bahawa tidak ada satu sumbangan pun yang kecil. Tak ada. Saya pergi turun ke beberapa PR di dalam Lembah Kelang ini. Kita rasa orang bandar ni patutnya tak susah, tapi sebenarnya orang bandar ni susah.
Saya turun, saya tak pernah pergi satu tempat pun yang mana bantuan kami berikan, walaupun beras, walaupun minyak, akan diterima dalam keadaan yang take for granted. Tak. Akan terima dalam keadaan yang sebab, akan terima dalam keadaan yang bergenai mata. Satu, mungkin bantuan tu sendiri. Kedua, sebab lama tak jumpa orang juga, saya fikir ni. Sebab tak boleh jumpa dan kita akan bagi semangat. No, kita sabar, we are in this together, kita akan menang sama-sama. So, kita akan bagi. So, tak ada bantuan. Allah SWT sendiri sebut bahawa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kamu buat kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah akan nampak. Kalau Allah SWT akan nampak, Allah akan lihat. Pasti ia bukan kecil di mata manusia. So kalau yang ni yang dapat kita galakkan rakyat Malaysia, mari sumbang, mari menabung, selain daripada duk shopping-shopping online tu kan. Menyumbang juga kepada rakyat Malaysia. Every ringgit count, every cent count. Ini yang kita nak, kita kena ingatkan yang tu. Jangan fikir nak share berita yang tak tentu pasal saja ni. Kena ingatkan juga bahawa ada rakyat Malaysia yang akan terkesan kalau kita tidak mahu menyumbang. So kita nak galakkan untuk tampil ke depan, cari maklumat. Dan kalau Yadim, dalam website kami Yadim, yang kerajaan kita ada juga tabung yang lain-lain. Saya rasa yang ni insya-Allah akan mendapat. Dan seterusnya kepada rentetan daripada itu, kita dapat melihat perlu ada sedikit perubahan sikap di kalangan rakyat Malaysia. Ya. Krisis ini menampakkan betapa seriusnya kita kekurangan simpanan untuk berbekal untuk hari-hari yang mencabar ini. Jadi bagaimana agaknya kita sebagai sebuah negara dapat bergerak ke hadapan dalam situasi ini untuk mengubah sikap kita daripada terlalu banyak berbelanja kepada lebih menabung. Tadi waktu kita break tadi saya ada sebut tadi. Saya sebelum dengan Yadim, saya adalah dengan Kementerian Ekonomi. Memang ekonomi Malaysia ni kita tengok sebenarnya marginal propensity to consume, kecenderungan untuk menggunakan pendapatan di kalangan rakyat Malaysia ni tinggi. Masa saya ingat datanya ialah 0.85. Maksudnya rakyat Malaysia ni MPC dia 0.85. RM100 yang mereka terima, RM85 mereka akan belanja. Kalau kumpulan M40, B40, MPC dia lagi tinggi, 0.91. Maknanya RM100 yang mereka terima, RM91 mereka akan belanja. Satu segi sebenarnya bagus untuk ekonomi, kerana ekonomi akan bergeraklah, consumption. Tapi untuk hari-hari yang mendung, hari-hari yang sukar, sepatutnya kena ada simpanan. Jadi, beli apa yang diperlu, bukan beli apa yang dimahu. Kerana tak semua benda yang kita mahu adalah benda yang kita perlu. Ini memerlukan pertimbangan yang sebenarnya kepada kewarasan. Ada orang sebut, saya pun pesan dekat keluarga saya lah, pesan dekat rumah. Sebelum nak klik beli dekat online tu, tarik nafas, kira sampai 10, fikir balik. Betul perlu ke tidak? Kalau tak perlu, tak payah klik lah. Kita buat macam tu lah. Ingat Tuhan. Ingat juga sebenarnya. Ingat juga kepada, kalau joke aside, ingat juga kepada orang yang tak mampu. Sebab tu saya pun pesan lah, kata, kita kurangkanlah share tentang apa yang kita makan. Orang yang mampu ni selalunya dia, sebab sekarang ni tak excited. Semua orang tengah jadi chef ni sekarang ni. Jadi orang excited nak tunjuk apa yang dia boleh masak. Tapi kadang-kadang kita fikir jugalah. Ada tempat yang saya kadang-kadang tak sampai hati. Sekurang-kurangnya kita balik letih, ada makanan atas meja. Tapi tempat yang kita lawati kadang-kadang mereka tak ada apa yang nak makan. Sebab tu kita minta sangat orang muda, mahasiswa dia kena jiwa kental sekarang ni. Jangan adik-adik mahasiswa ni jangan cepat nak susah hati, nak lari balik, tertekan dan sebagainya. Jangan. Yang kita perlu buat ialah sekarang ni orang muda kena kental. Orang tua kita kena sabar. Di rumah suami isteri bersabar. Semua orang buat baik, kita yakin kalaulah semua orang buat baik, dalam Islam kata kalau semua orang menyumbang, Allah boleh jadikan sebab kesumbangan kita tu sebagai asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Adakah kebaikan, balasan kepada kebaikan selain daripada kebaikan? Kalau kita buat kebaikan, tak ada perkara lain, Allah akan bagi kebaikan. Dan buat masa ini kebaikan yang kita perlukan ialah COVID ini Allah SWT hilangkan daripada muka bumi ini. Sebab itu jugalah, kalau saya nak sebut juga, selain daripada sumbangan fizikal yang kita bagi, kita di Yadim kita dah mula dah. Kita nak buat sumbangan yang kerohanian. Tadi saya sebut My Care tu. Satu lagi kita dah start live show. Kita panggil tokoh-tokoh. Hari Jumaat ni kita panggil Dr. Fadilah Kamsah untuk bercakap tentang new normal. Sekarang ni orang nak cakap ni, apa normal kebiasaan baru. Jadi kita akan buat dan secara berkala. So saya tengok ramai orang buat live show yang macam-macam. Artis pun ada buat. Saya rasa bagus jugalah untuk kita ease the tense ni kan. Untuk kita mengurangkan tekanan ni. Bagus jugalah. Ada rancangan agama secara live juga, alhamdulillah. Rancangan yang kecam-kecam ni sudah-sudahlah. Rakyat di Malaysia ni dah tertekan dah sekarang ni, sudah-sudahlah tu. Dan new normal, satu ungkapan yang mungkin boleh kita lanjutkan sedikit perbincangan berkaitannya. Apakah new normal yang mungkin dibawa dari segi kerohanian, fizikal dan juga tabungan tadi?
Saya sebenarnya nak tanya soalan tu nanti dekat Dr. Fazila Kamsah tu. Dapat mukadimah. Mukadimah. Cuma saya boleh sebut begini, new normal kalau kita orang Islam ialah kembali balik pada fitrah. As we go along, dengan kita jalan hidup kita ni, sebenarnya kita semakin jauh dengan fitrah kita. New normal bagi orang Islam adalah kembali kepada fitrah dia. Kalau sebelum ini kita nak buat ibadat, kita kena tunggu orang, kita kena tunggu sesuatu. New normal dalam ibadat ialah sekarang ni kebergantungan kita dengan Tuhan semata-mata, tak lagi perlu pada orang. Semalam dalam satu majlis dengan satu syarikat media, saya sebut pula new normal kepada kaki tangan kerajaan ialah sekarang ini tak perlu lagi mesyuarat panjang-panjang. Saya ingat yang bantuan kita buat dengan satu syarikat media tu, kita ambil masa setengah jam saja. Datang, berbincang. In fact, kita bincang mula-mula pun dalam social media aja dulu. Apa bantuan kita nak bagi, siapa yang perlukan, di mana nak perlukan, dalam 10-15 minit. Kemudian kita jumpa, sebab tak pernah jumpa lagi kan. Jumpa setengah jam saja. 2 orang, 3 orang cukup. Dan kemudian terus buat keputusan, terus kita laksanakan. Tak perlu lagi lah kita selepas ni kena berbengkel, plan strategik, lepas tu buat penilaian pula dan macam-macam. Ni terlampau lama. Sekarang ni kerja kita kena cepat, kerja kita kena dan cekap. Barulah itu new normal. Kemudian kita menunjukkan kasih sayang ni bukan lagi kepada orang yang kita kenal. Dalam dunia yang baru sekarang ni, sebab semua orang terkesan menunjuk kasih sayang ini kepada semua orang, tanpa kira agama, tanpa kira bangsa. Dan juga kita tak perlu lagi lah. Saya pun tengok kat rumah, anak saya pun dah start berlatih salam tanpa menyentuh. Tangan di dada dan tunduk. Dan dia dah tanya saya, macam ni ke salam raya kita? Saya kata, kalau kita beraya lah. InsyaAllah kita akan berhari raya. Ya, insyaAllah kita bercakap tentang new normal, juga reaksi yang bercampur bau di kalangan rakyat Malaysia yang barangkali menanti-nantikan bazar Ramadan, namun atas sebab keselamatan, nasihat Yadim dalam situasi ini. Ya, sama juga macam kes gunting rambut ni kan. Saya duk fikir, kita kadang-kadang kalau kita nak kata saya sembang mudahnya ialah nak pendek rambut ke nak pendek nyawa, macam itulah. Sama jugalah bazar Ramadan ni pun. Saya fikir kita kena terima hakikat bahawa manusia ni, antara kelebihan manusia diciptakan sebagai khalifah ni ialah kemampuan dia untuk adapt dengan perubahan. Makhluk lain, Allah SWT buat bukau yang keras lagi pada manusia, tapi dia tak adapt dengan situasi. Bukit tu macam itulah daripada zaman awal kewujudan ni hingga zaman sekarang. Manusia ni Allah SWT wujudkan walaupun tak segagah sekeras gunung, tapi kemampuan untuk adapt dengan perubahan. Itu yang penting. Itu yang menjadikan manusia itu manusia. So kita kena terima hakikat bahawa tahun ni tidak ada bazar Ramadan. Dengan harapan supaya bazar-bazar Ramadan tahun akan datang kita akan mampu pergi. Tahun ni tidak ada bazar hari raya, dengan harapan raya-raya yang akan datang kita akan ada. So sekarang ni kita adapt dengan situasi perubahan sekarang ni. Gunakan kelebihan yang ada, sebab sekarang ni saya tengok dah dapat banyak dah bazar online. Join yang tu, delivery. Yang tu saya rasa lebih praktikal untuk zaman sekarang ni. Kita berfikir apa yang kita buat hari ni adalah bukan. Sebab tu kita orang Islam diajar untuk tengok pada hari akhirat. Maksudnya kita diajar untuk tengok esok. Sebab itu juga tindakan kita hari ini akan menentukan bagaimana rupa kita pada hari esok. Alhamdulillah, banyak info yang kita dapat, banyak ilmu yang kita terima daripada perbincangan ini bersama dengan Tuan Kamarul. Dan juga mungkin kepada anda di luar sana, stigma yang mungkin masih berkeliaran dalam minda anda telah dapat kita sedikit sebanyak leraikan hari ini, supaya anda pun dapat membantu turut sama menyumbang kepada usaha-usaha murni seperti ini untuk menyumbang kepada golongan yang terkesan teruk akibat daripada COVID-19. Jadi terima kasih kita ucapkan sekali lagi Tuan Kamarul. Terima kasih kepada Yadim. Kalau boleh kita nak tanyakan satu lagi. Kalau tadi kita sebut tentang sumbangan berbentuk material, satu lagi sumbangan yang intangible yang kita tak dapat lihat secara sifat, iaitu sokongan, kaunseling bagi mereka yang pernah melalui ataupun pernah dijangkiti wabak tersebut dan telah sembuh dan cuba untuk meneruskan kehidupan selepas ini. Sokongan untuk mereka dari segi psikologi itu bagaimana? Sokongan untuk psikologi, saya fikir kalau kita tanya orang kaunseling, ahli-ahli kaunselor ni, mereka akan kata bahawa kita kena dekati, jangan tinggal mereka sendiri dan sebagainya. Cuma saya, kalau point tu, saya lagi satu tertarik ni, kumpulan yang dah survive COVID ni, kalau kita dengar banyak sangat yang ramai di kalangan mereka yang sudi tampil ke depan sebenarnya, nak derma darah untuk serum dan sebagainya. Saya ingat yang ni, cerita-cerita baik ni kita kena banyakkan di Malaysia, dan kita kena cari cerita-cerita baik ni yang kena tunjuk-tunjukkan. Cerita-cerita yang tak baik ni kita pendamkan. Kadang-kadang suara yang baik ni yang kita pendam, suara yang tak baik ni kita biarkan. Itu yang kita dengar macam-macam kecaman lah, itu dah ini. Kita banyak
banyakkan cerita baik. Dan saya ingat ini peranan media. Peranan media kena cari balik mereka yang dah berjaya survive dan kita kongsikan cerita mereka. Saya pasti banyak cerita-cerita yang baik tentang rakyat Malaysia. Unsung hero di Malaysia ni sangat ramai. Dan semestinya penggunaan media sosial semakin diperkatakan. Kita terikat kepada device kita sekarang di rumah dan di mana-mana kerana kita bergaul dengan rakan-rakan menerusi media sosial. Adakah terdapat caveat kepada itu? Haruskah kita ada penjarakan sosial dengan media sosial itu dari masa ke masa? Saya ingat dulu orang selalu sebut kalau golongan yang macam umur macam saya ni lah, ni dua orang lagi ni muda, kami ni adalah digital nomad. Yang mana adik-adik ataupun yang golongan muda ni adalah digital citizen. Saya ingat dalam tempoh PKP ni semua orang dah jadi digital citizen dah ni. Cuma setakat mana kita nak gunakan digital itu, ia berbalik kepada nilai yang kita ada. Ya, berbalik pada nilai yang ada. Orang Islam, saya selalu fikir begini saja. Nak tahu kita boleh buat satu benda tu ke tidak begini. Kita fikir kalau Nabi lah tengok apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, Nabi suka ke tidak? Wow. Kalau kita fikirlah sebelum kita nak mohon share, dia kadang-kadang bahasa tu macam sopan mohon share, tapi it's all slander dan sebagainya. Kan? Tapi kalau kita fikir, sebelum kita klik tu, kita fikir kalau sebagai orang Islam, kalau Nabi lah tengok, Nabi suka ke tidak? Kalau kita kata Nabi dengar, Nabi tak suka. Kalau melainkan kita kata kalau Nabi dengar aku kecam ni, Nabi kata bagus, inilah umat aku, buatlah. Tapi tak, dia akhirnya iman. Akhirnya kita tahu bahawa kalau kita buat ni, Allah tak suka, Nabi tak suka, mak ayah kita tak suka. Jangan buat. Jangan buat benda yang macam tu. Saya rasa itulah basic fitrah yang kita kena instill balik, new normal. Tanya balik pada diri kita, nilai yang kita ada. Is it good? Adakah berbaloi? Macam itulah. Bagaimana walaupun sekarang tidak ada aktiviti keagamaan dilakukan di rumah-rumah ibadah, apa juga agama sekalipun, kerinduan itu pasti ada sebab bila kita dengar azan, sebab macam terutama macam warga yang memang orang surau lah, memang dah biasa pergi, dan ini merupakan satu yang sangat mencabar bagi mereka. Nasihat Yadin bagaimana? Dia juga sebenarnya memberi gambaran bahawa agama ini dia sangat luas konteks dia. Dia bukan sahaja hanya agama ni bukan sekadar berada di masjid walaupun itu pun pusatnya. Agama ni bukan ada di tempat-tempat ibadat pusatnya. Agama ni akhirnya ialah kepada amalan kita. Sekarang ni saya dah dengar ramai orang warm up untuk semayang jadi imam tarawih dah ni. Saya dengar dah ramai start warm up balik lah kan, cari balik 3 ku lah semua. Alhamdulillah lah. Sebab selama ni kita semua bergantung harapan pada imam. Bergantung harapan pada Bilal. Gantung harapan, ada yang ni saya boleh steady, tarawih saya steady. Tapi tak, sekarang ni agama akhirnya bergantung dengan amalan kita sendiri. Sebab tu saya ingat pendeta Zakbar kata bahawa kita bergantung kepada nasib kita sendiri. Sebab tu Tuhan selalu sebut Allah tak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah apa yang dalam diri mereka. Ubah diri mereka, kebergantungan kita dengan Tuhan. Dan kita doakan supaya yang merindui masjid dan yang bakal merindui masjid atau rumah-rumah ibadat ni, Allah SWT akan cepat untuk kembalikan kita balik ke situ. Dan dalam masa yang sama sekarang ni, saya rasa alhamdulillah antara cara untuk kita kekalkan hubungan dalam rumah supaya tenang, cuba kita pastikan setiap semayang waktu, 5 waktu kita semayang berjemaah. Suami dengan isteri ni kalau dia gaduh macam mana pun, tengah gaduh masuk waktu stop sekejap, kita solat dulu. Pasti selepas semayang dia tak gaduh, dia time out. Sebab kenapa kita bangkitkan soal Masjid Surau Darul, apa juga rumah ibadah sekalipun, kerana itu bukan saja untuk aktiviti keagamaan, tapi aktiviti kemasyarakatan. Kat situlah JKK bermesyuarat, kat situ nak cerita tentang masalah masyarakat. Jadi hubungan dengan masyarakat setempat itu juga agak terjejas sebab bukan saja susah nak bermesyuarat, tak kena duduk dalam rumah pula tu. Bagaimana, adakah cukupkah grup chat WhatsApp sahaja untuk memastikan semua masih ada kontak dengan masing-masing? Saya tengok antara sekarang ni pendekatan kelas mengaji pun orang dah buat secara Zoom, secara Google Meet dan sebagainya. Itu satu perkara yang bagus. Kelas bimbingan agama pun dah ada. Cuma betul, sebab itu Nabi SAW bila baginda berhijrah, antara perkara pertama yang Nabi bina adalah masjid, sebab itu adalah pusat kesatuan. Tetapi bukan pada fizikal masjid itu, tapi kepada ruh. Nabi buat masjid, tetapi pesanan utama Nabi selepas Nabi sampai ke Madinah, Nabi pesan nombor 1, afsyus salam, sebarkan kebaikan, sebarkan kesejahteraan. Kemudian at'imut ta'am, beri makan kepada orang yang lapar, orang yang miskin. Kemudian bangun malam untuk solat. Baru Nabi sebut, barulah kamu boleh masuk syurga, tadkhulul jannata bisalam. Barulah kamu boleh masuk syurga dengan selamat. Jadi masjid ni sepatutnya jangan dilihat sebagai pusat ritual ibadat. Pusat ibadat ni bukan ritual semata-mata. Ia adalah pusat untuk menyatukan sosial itu sendiri. Patutnya selepas ini kita akan sedar bahawa yang pentingnya ialah kebersamaan kita.
Yang penting ialah bukan fizikal itu. Yang penting, yang fizikal itu hanya wasilah saja. Yang penting ialah bagaimana kita terkait. Jadi WhatsApp group pun okey, Zoom group pun okey. Jadi selepas ni, dan saya dapat maklumat dah, sekarang ni masjid pun dah start bermesyuarat menggunakan aplikasi-aplikasi ni. So lepas-lepas ni Tok Imam pun jangan kita tak boleh pandang lekeh ni. Dia orang sangat-sangat digital savvy ni. Jadi mereka sangat-sangat bagus dari sudut gunakan tu. Satu lagi pesanan kepada mereka yang ingin menyumbang, membantu golongan tadi menerusi Adim. Mungkin kita boleh wawarkan sekali lagi sebelum kita menutup tirai. Terima kasih sekali lagi, jadi panjang kita hari ini. Terima kasihlah pada RTM yang beri ruang kepada kami Adim hari ini. Jadi untuk menyumbang, kita boleh sumbang kepada banyak tabung yang kerajaan pun ada. Adim sendiri yang kalau saya boleh promotkan, kita ada tabung dana untuk COVID-19 Musaadah ni, boleh didapati maklumatnya daripada laman sesawang kami ataupun daripada Facebook kami. Dia ada klik yang kita dah sediakan untuk link directly. InsyaAllah sumbangan itu akan terus kami sampaikan. Saya pun sendiri secara committed lah. Sebab kita tengok makin banyak, kita pun dah decide untuk minggu depan kita turun di negeri-negeri. Sabah, Sarawak sangat-sangat terkesan. Kami nak turun ke Sabah, Sarawak. Bukan kami lah, maknanya wakil Yadim di sana lah. Jadi, dan juga tax exemption kita boleh apply sebab kita dah dapat facility itu. Jadi, itu boleh disumbang. Saya sekali lagi lah, kalau saya kata hashtag, tidak ada bantuan yang terlalu kecil. Kita nak orang faham bahawa RM1 ke 50 sen yang dibantu tu pasti Allah SWT tengok dan pasti akan beri kesan kepada kumpulan sasaran. Terima kasih Tuan Kamarul kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih.